Zelensky menaikkan nada kerana Trump telah memotong sandiwara perang tepat ketika Kiev cuba menjadikan setiap serangan baru Rusia sebagai tekanan untuk mendapatkan lebih banyak wang, lebih banyak senjata dan lebih banyak komitmen dari Amerika Syarikat. Pada hari Isnin 25 Mei 2026, selepas serangan Rusia ke atas Kiev dan desakan terbuka Zelensky untuk tindakan baru terhadap Moskow, Rumah Putih sudah pun mempunyai satu lagi mesej di atas meja. Marco Rubio menyatakan pada 22 Mei bahawa rundingan damai telah terhenti dan Washington hanya akan kembali dengan tegas jika ada perbincangan yang benar-benar produktif, bukan mesyuarat kosong untuk mengekalkan tajuk utama. Di sinilah Zelensky menjadi sangat marah kerana Trump tidak menerima peranan sebagai penaja automatik untuk perang yang tiada had masa, tiada matlamat yang jelas dan tiada tuntutan terhadap pihak yang meminta bantuan. Trump sudah menunjukkan pada 8 Mei bahawa beliau mampu mendapatkan tindakan konkret apabila ada matlamat. Dengan mengumumkan jeda selama 3 hari dan pertukaran 1,000 tahanan dari setiap pihak, sekarang dia menghentikan sandiwara itu, menuntut hasil dan membiarkan Kiev berdepan dengan satu soalan yang sukar. Apa yang Zelensky ingin sembunyikan di sebalik tekanan emosi itu? Mengapa perang itu menjadi tuntutan berterusan terhadap Amerika Syarikat? Dan bagaimana Trump memotong sandiwara itu tanpa menyerahkan Washington ke tangan Kiev, Moskow atau Brussels? Saya akan ceritakan semua itu kepada anda. Tetapi sekarang, anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini. Maklumat secara masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah anda lihat. Dengan standar de credibility Milson Alves. Setiausaha Negara Marco Rubio menyatakan pada 22 Mei bahawa perbincangan yang dimediasi oleh Amerika Syarikat antara Rusia dan Ukraine tidak produktif dan hampir terhenti. Beliau berkata bahawa Washington bersedia untuk kembali bertindak sekiranya terdapat peluang sebenar untuk perbincangan yang membina. Tetapi beliau menjelaskan bahawa tiada rundingan sedang berlangsung pada masa ini. Kenyataan itu benar-benar menyentuh pusat pentas peperangan. Rumah Putih tidak lagi mahu terlibat dalam lakonan diplomatik untuk memastikan mesin yang sama terus berjalan tanpa sebarang hasil yang konkret. Zelensky bertindak balas dengan tegas kerana beliau faham maksudnya. Ukraine masih diserang, masih memerlukan pertahanan udara, wang dan sokongan ketenteraan. Tetapi Trump telah mengubah logik perbualan itu. Presiden Amerika tidak lagi menawarkan cek kosong supaya Kiev terus menanggung perang tanpa had masa. Dia sedang cuba membuka satu jalan di mana bantuan Amerika disertakan dengan tuntutan, rundingan dan hasil. Bagi Zelensky, ini adalah sesuatu yang sukar kerana ia meruntuhkan kedudukan selesa untuk menuntut sokongan penuh sambil menolak tanggungjawab politik perang kepada Washington. Tekanan baru menjadi semakin hebat selepas serangan Rusia pada 24 Mei terhadap Kiev dan kawasan lain di Ukraine. Laporan antarabangsa menunjukkan perkara ini. Mereka melaporkan satu serangan berat dengan peluru berpandu dan drone, termasuk penggunaan peluru berpandu Oresnik, sebuah senjata hipersonik yang meningkatkan amaran tentang peningkatan konflik. Ibu negara Ukraine mengalami kematian, kecederaan dan kerosakan pada bangunan kediaman, sekolah, pasar, struktur air, dan kawasan awam. Reaksi Zelensky mengikuti logik yang beliau gunakan sejak awal perang. Apabila Rusia meningkatkan serangan, Kiev meningkatkan tekanan ke atas sekutu. Cuma kali ini terdapat perbezaan yang sangat ketara. Trump tidak duduk di Rumah Putih untuk mengulangi dasar lama menghantar sumber, menolak masalah kehadapan dan membiarkan Eropa berlagak berani, sementara Amerika Syarikat membayar sebagian besar kos strategik. Respon Washington menjadi lebih dingin, lebih terus terang dan lebih berbahaya untuk naratif Ukraine. Trump sudah pun menunjukkan pada 8 Mei bahawa beliau masih mampu memaksa pergerakan apabila ada matlamat yang jelas. Pada hari itu, beliau mengumumkan jeda selama 3 hari antara Rusia dan Ukraine dengan jangkaan pertukaran tahanan. Zelensky mengesahkan tindakan Amerika dan mengakui bahawa isu kemanusiaan tahanan mempengaruhi keputusan Kiev. Perinciannya adalah begini, apabila Trump meletakkan sesuatu yang praktikal di atas meja, terdapat kemajuan. Apabila perbincangan bertukar menjadi tuntutan tanpa sebarang hasil, Rubio memberi isyarat bahawa Amerika Syarikat tidak akan terperangkap di meja kosong. Di situlah Zelensky mengalami kesukaran, dia mengalami tekanan politik. Sementara Rusia meningkatkan serangan, sementara rundingan tersekat, dan sementara Eropah mengecam Moskow dalam ucapan-ucapan mereka, Trump sedang menguji siapa yang benar-benar mahukan penyelesaian dan siapa yang mahu menggunakan perang sebagai pentas politik.
Rumah Putih tidak menamatkan peranan Amerika kerana kelemahan. Ia memberi isyarat bahawa mereka hanya akan kembali dengan sepenuh tenaga jika ada peluang untuk perbincangan yang produktif dan bukannya sekadar satu lagi pusingan tekanan awam untuk memaksa Amerika Syarikat membuat konsesi. Ukraine tahu bahawa langkah ini mengubah segalanya. Selama bertahun-tahun, Kiev berjaya mengekalkan kedudukan yang hampir tidak boleh digugat di barat. Sebarang keraguan tentang strategi dianggap sebagai kekurangan solidariti. Sebarang pertanyaan tentang wang pula dilihat sebagai memihak kepada Putin. Sebarang permintaan untuk berunding pula diserang sebagai tindakan menyerah diri. Trump telah memecahkan pelindungan itu. Dia tidak mengatakan bahawa Rusia berada di pihak yang benar. Dia mengatakan bahawa Amerika Syarikat tidak boleh diseret ke dalam komitmen yang tiada penghujung tanpa matlamat yang jelas dan tanpa kawalan politik. Tekanan terhadap Zelensky juga datang daripada hakikat bahawa perang telah memasuki fasa di mana setiap pihak cuba menggunakan ketakutan sebagai alat. Rusia menggunakan peluru berpandu, drone dan ancaman untuk menunjukkan kekuatan. Kiev pula menggunakan kesan serangan untuk meminta lebih banyak bantuan. Eropah menggunakan kenyataan tegas untuk menunjukkan perpaduan. Trump pula menggunakan tuntutan untuk memisahkan siapa yang mahukan perjanjian daripada mereka yang hanya mahu memanjangkan pertikaian. Dalam permainan ini, Zelensky kehilangan monopoli naratif kerana Rumah Putih mula melihat kepada angka, hasil dan had. Ukapan Rubio di Helsingborg, Sweden menjadikan perkara itu lebih jelas. Kerajaan Amerika tidak pernah mengatakan bahawa mereka tidak akan menjadi orang tenang lagi. Mereka berkata bahawa mereka bersedia untuk bertindak apabila terdapat peluang yang produktif. Perbezaan ini adalah penting. Trump tidak menutup pintu kepada keamanan, dia menutup pintu kepada helah. Bagi Ukraine, ini kedengaran seperti satu ancaman kerana ia menghilangkan keupayaan Zelensky untuk menjadikan setiap mesyuarat yang tidak bergerak sebagai bukti sokongan antarabangsa. Sementara itu, serangan terus berlaku dalam tempoh 24 jam yang lalu di kawasan Rusia dan Ukraine. Menurut pihak berkuasa tempatan yang dipetik oleh media antarabangsa, terdapat kematian di pelbagai wilayah, kerosakan pada infrastruktur dan tanda-tanda baharu bahawa konflik ini masih jauh daripada gencatan senjata yang kukuh. Keadaan ini membantu Zelensky untuk meminta tindakan segera, tetapi juga menguatkan hujah Trump. Perang pada tahap ini tidak boleh diuruskan dengan emosi, tindakan spontan dan tuntutan sepihak ke atas pembayar cukai Amerika. Trump sedang menghentikan sandiwara kerana dia tahu ada perbezaan antara menyokong sekutu dan membiayai strategi yang tiada jalan keluar. Sokongan ketenteraan mungkin diperlukan pada masa-masa tertentu. Tekanan diplomatik boleh berguna, pertukaran tahanan boleh menyelamatkan nyawa. Tetapi, tiada satu pun daripada ini membenarkan dasar automatik di mana Washington hanya membayar, Kiev menerima, Brussels hanya berucap dan Moskow terus menyerang. Presiden Amerika mahu meletakkan kos politik di semua pihak. Zelensky berasa marah kerana perubahan ini mengurangkan ruang geraknya. Dia perlu meyakinkan Amerika Syarikat bahawa bantuan Amerika masih mempunyai tujuan yang jelas. Perlu meyakinkan Eropah bahawa janji-janji itu perlu menjadi keupayaan sebenar. Perlu memberi jawapan kepada rakyat sendiri selepas serangan hebat terhadap Kiev. Dan perlu berdepan dengan Rusia tanpa dapat menjadikan Trump sebagai tebusan perang. Inilah perkara yang meruntuhkan naratif pihak kiri. Trump yang menakutkan sistem. Apabila beliau berkata bahawa perang tidak boleh terus berfungsi sebagai sandiwara yang dibiayai oleh Washington. Sekarang, peringkat seterusnya menjadi lebih sukar untuk Kiev. Jika Zelensky mahu memastikan Trump terus terlibat dalam permainan, beliau perlu menunjukkan hala tuju yang lebih objektif dengan maklumat, jaminan dan logik yang masuk akal untuk Amerika Syarikat. Jika Putin terus meningkatkan serangan, Rumah Putih boleh meningkatkan tekanan, tetapi dalam strategi mereka sendiri, tanpa membiarkan diri mereka dipengaruhi oleh jeritan, video, dan tajuk utama yang penuh emosi. Dan jika Eropah mahu mempertahankan Ukraine hingga ke akhirnya, mereka perlu membuktikannya dengan sumber, pertahanan udara, peluru dan tanggung jawab secara langsung, bukan sekadar ucapan marah selepas setiap serangan. Saya Milson Alves, seorang internasionalis dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan pada akhir video, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.